عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا، تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام، وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا، يزرع فينا حب الناس. الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dengar tak bunyi kapal terbang? Tak tahulah kalau kat sini kuat sangat bunyi kapal terbangnya. Mungkin dekat rumah sana dengar juga bunyi kapal terbang yang terdapat di udara rumah saya ni. Dia tak berhenti ya. Kerang-kerang tu. Hai. Harap tak mengganggu ya. Oh dengar, Masya Allah. Dengar, Alhamdulillah. Kan kuat kan? Nak berhenti ke tak berhenti tu? Ya kenapa dia bunyi, oh dia nak praktis agaknya lah tu. Oh tak ada, oh Kak Som tak ada pula Kak Som. Tak dengar Kak Som. Lupa kita nak greet Ya Allah kenapa Sakinah. Ya kita ni kita jawab salam teman-teman kita yang ada di ruangan Facebook pada pagi ini. Kita ada Baini di situ kan, Kak Baini kita. Assalamualaikum Ustazah, semoga Ustazah selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Baini, terima kasih di atas penyertaannya dengan kita pada pagi ini.
Kita ada Cik Latifah bersama dengan kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan semua sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Latifah. Okey, sahabat-sahabat yang lain sila jawab. Cik Latifah beri salam tu. Kita ada ni Emma Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Sakinah dan jemaah sekalian. Kak Soom, Kak Soom pun dah ni daripada tadi sebenarnya dia beri salam. Saya tak perasan lah pula ya. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga sihat dan ceria. Ceria ke cetia? Cetia selalu. Kenapa Kak Som? Sampai salah-salah. Cucu bising tak ada. Gurau lah Kak Som. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Som. Terima kasih ya Kak Som kerana dengan saya pada pagi ini. Ada Kak Zah kita di situ. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Moga Ustazah sihat dan ceria pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ceria tak saya Kak Zah? Hari ni saya pakai colour apa Kak Zah? Orange ke? Kalau admin dia letak colour orange okey lah. Dia tak camouflage kan. Orange ke brown? Nanti Kak Zah teka lah. Liza juga kat situ. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Okey. Kak Nur kita. Assalamualaikum Ustazah dan admin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur Kamaria. Kak Nur tak nak tukar warna ke hati tu Kak Nur? Mesti nak colour biru Tak apalah. Tak apa, saya redha lah dengan hati Kak Nur yang berwarna biru tu. Tak apa. Okey, Umi Soleha di situ. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Cik Salimah tak ada ke Cik Salimah belum masuk lagi? Oh, Cik Salimah tak ada pula pagi ni. Siapa lagi tak ada? Cik nak cari Cik Salimah tak ada hari ni. Tak apalah, mungkin Cik Salimah masuk lambat. Sekejap lagi mungkin. Tiba-tiba keluar. Cik Salimah, Assalamualaikum Ustazah. Aku salah warahmatullahi. Okey, hari ni kita muka surat berapa? Puan yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen. Nanti Ustazah Muslimah, admin saya akan paparkan jawapan anda di ruangan Facebook tu. Kak Nur nak tukar hati warna pink untuk saya. Tak payahlah Kak Nur. warna biru pun dah cantik. Dia eksklusif untuk Kak Nur je. Okey, bagaimana kita? Ada tak muka surat berapa? Ke dah lupa dah muka suratnya? Sekejap Gelap. Gelap. Topik baru, muka surat 469. Sebab topik baru. Kak Som kata point A, muka surat 469. Apa pula? Kenapa pula kita masuk topik baru? Kenapa kita nak masuk topik baru? Liza, muka surat berapa Liza? Kita belum selesai lagi bincang tentang topik yang minggu lepas. Kita masih ada lagi sikit lagi yang perlu diselesaikan dan saya ingin selesaikan sebelum kita masuk pada topik yang baru. Kak Nur kata muka surat 603, muka surat 463 second paragraph. Semua dah mabuk asmara. Itulah tak sabar-sabar nak mabuk asmara. Nanti-nantilah dulu kan. Selesaikanlah dulu. Cintanya tak selesai lagi. Barulah dah bercinta barulah mabuk asmara. Dia macam gitu sebenarnya kan. Kalau cinta kalau cinta tak selesai macam mana lagi nak mabuk asmara. Tak lengkap lagi stage-nya tu. Muka 463 second paragraph. Second paragraph tu kat mana ya? Hadis 464. Pak Ustazah Pak hadis. Mana ada hadis? Hadis lah sangat tu. Okey, tak apa. Ustazah tunjuklah kat mana kita. Mana slide? Baik, kita masih lagi berada di poin yang sama. Jadi hari ini merupakan bahagian yang akhir untuk saya menyimpulkan
perbincangan yang terdapat di poin O, iaitu cinta dan kehendak merupakan pokok setiap agama. Jika muka surat saya, kita berada di halaman 481. Okey, kita berada di muka surat 481, iaitu masih lagi membincangkan tentang pengakuan ataupun kita panggil di sini sebagai um, kekuatan yang ada pada Nabi Hud alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Hud pada ayat 54 hingga 56. Bermakna kita masih lagi nak bincang tentang surah Hud ayat 54 hingga 56 yang terdapat di dalam kitab kita ini. Itu kenapa Nabi Hud alaihi salam menyebutkan kata-kata ini, itulah yang akan dijelaskan sebagaimana yang telah dimuatkan dalam kitab kita tersebut. Okey. Jadi di sini kita rujuk semula pada surah Hud ayat 54 hingga 56. Okay, saya tak akan ambil masa yang lama ya pada pagi ini sebab saya ada banyak pekerjaan yang perlu saya uruskan. So mudah-mudahan ya kita akan cepat menyelesaikan perbincangan akhir ni. Jadi kita rujuk semula surah Hud ayat 54 hingga 56. Dalam surah Hud tersebut, saya baca sekali lagi ya surah ini, ayat ini. Nabi Hud alaihi salam, baginda menyebutkan bahawa inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala kaum Nabi Hud kan yang merupakan kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang sangat hebat ya pada konteks zaman Nabi Hud. Jadi mereka Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan kekuatan, berikan kepada mereka dengan penghidupan yang sangat kita kata meriah, kaya kan, ada banyaklah kuasa pada kaum Ad ini. Tetapi sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu, kaum Ad ini kalau kisah-kisahnya lah, mereka ni adalah hamba Allah yang lupa diri kan, kemudian mereka hamba Allah yang menyembah berhala. Walaupun mereka tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang memberikan segala-galanya dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kepentingannya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Hud alaihi salam di kalangan kaumnya untuk mengingatkan mereka kembali dan juga untuk supaya mereka ini meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi saya beginilah, setiap kisah Nabi biasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni tak akan berikan kepada mereka dengan azab. Kita sama juga bagi saya konteks kita pada hari ini. Kalau kita buat satu perkara dosa, kita buat satu perkara maksiat, Allah tak terus-terus akan timpakan kepada kita dengan bala pada waktu itu juga, kan? Allah Subhanahu Wa Taala ni penuh dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah akan berikan kepada kita dengan peluang, bagi ruang kan supaya sedar, supaya beringat. Ini biasa. Itu berlaku tidak kira pada zaman umat yang terdahulu maupun pada kita dalam konteks hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan suruh kita ni cari lagi, buka lagi ruang untuk bertaubat. Tapi kalau dah memang sampai kita ni lupa diri, barulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan pembalasan, dengan azab. Ini berlaku kepada semua kaum nabi-nabi yang terdahulu yang menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terus mengazab kita pada waktu itu juga, tetapi Allah akan datangkan kepada kita dengan seseorang untuk memberikan peringatan, untuk memberikan kepada kita dengan pengetahuan. Mungkin kita tak tahu kan, sebab itu kita buat perkara dosa tersebut, tapi kemudian setelah ada orang yang datang beritahu kepada kita ataupun kita sendirilah yang melihat situasi-situasi yang menunjukkan bahawa selama ni apa yang saya buat adalah salah, kita memiliki kewajipan untuk meninggalkan perbuatan itu. Barulah kita kata di sini, kalaulah bila sudah didatangkan kepada kita dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan orang yang membantu kita untuk menyedarkan bahawa perbuatan itu adalah salah, namun kemudiannya kita jadi orang yang tidak mahu menerima, bahkan meneruskan perbuatan-perbuatan dosa itu, inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan azab dan murkanya. Dan itu juga yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Dan kita pada hari ini bila kita baca kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah umat-umat yang terdahulu ini, ia seharusnya menjentik kesedaran dalam diri
kita agar meninggalkan dosa dan maksiat untuk menghidupkan hati kita. Kenapa mereka ni sebenarnya tidak mahu menerima apa yang disebutkan? Antara sebabnya mati hatinya. Ni na'udzubillah min zalik. Kita kalau hati kita dah mati, orang cakap apa pun memang takkan dengar. Bahaya. Kan biasa kita kan kalau jumpa orang, kita dah cakap ataupun ada orang lain cakap, kita tengok kesian dia, kita dah cakap, kita dah beritahu, tapi masih lagi dengan sifat yang sedemikian, dengan sifatnya yang sombong, yang bongkak, tak nak terima apa orang cakap, kan? Tak kisahlah orang nak kata apa, ni hidup saya. Mungkin ada ramai orang yang begitu, kesian. Ini tanda-tanda hati yang mati. So kita tak nak berlaku keadaan yang tersebut ataupun sedemikian dalam kehidupan kita. Kita nak hati kita sentiasa hidup, kita nak hati kita sentiasa boleh menerima kebenaran, hati kita ni sentiasa boleh berubah ke arah yang lebih baik. Itu sebenarnya yang seharusnya. Jadi umat Nabi Hud ataupun kaum Nabi Hud pada waktu itu kita dapati bahawa mereka ini adalah orang yang tidak mahu menerima dakwah Nabi Hud, sehingga mereka kata Nabi Hud ini gila, Nabi Hud ini kena sihir kan. Nabi Hud ni kena bala daripada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka kata, oh kau jadi macam ini, kau jadi gila ni kan, sebab apa? Inilah sumpahan daripada berhala-berhala kami. Sebab itulah jadi nyanyuk macam ni, jadi gila macam ni, cakap suruh kita sembah Allah dan sebagainya. Ini kata-kata mereka kepada Nabi Hud alaihi salam. Tetapi Nabi Hud alaihi salam dengan penuh keberaniannya, okay, dengan penuh kekuatannya menyebutkan dalam surah Hud itu tadi pada ayat yang ke-54, inni ushhidullah, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahawa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dan selainnya. Kemudian Nabi Hud juga kata kepada mereka, fakiduni jami'an thumma la tanzurun. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadap aku dan janganlah kamu memberi tangguh kepada aku. Sesungguhnya aku bertawakal, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Jadi kita lihat dalam teks ini menunjukkan betapa beraninya Nabi Hud alaihi salam. Okay, kalau lihat pada apa yang saya ringkaskanlah di situ. Paragraf yang terakhir paragraf yang terakhir. Okay, beliau alaihi salam menerangkan keumuman kekuasaan Allah terhadap selainnya, berikut kehinaan segala sesuatu di hadapan keagungannya. Jadi ini yang diucapkan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada kaumnya. Jadi Nabi Hud pada waktu itu dia tidak gentar, tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Sebab dia kata apa? Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Tidak ada suatu pun binatang yang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Maka bagaimana mungkin aku, iaitu Hud, takut kepada orang yang ubun-ubunnya berada di tangan selainnya, sementara orang tadi berada dalam genggaman dan kekuasaannya. Tentulah perkara tersebut merupakan kejahilan yang sangat dan kezaliman yang paling buruk. Jadi Nabi Hud tahu, kaum dia ini semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi sebab tu Nabi Hud kata kan, kenapa aku mesti takut? Sebab apa? Yang berada dalam kekuasaan Allah itu ialah semua mereka yang ada di hadapannya. Ubun-ubun mereka, ubun-ubun tu maknanya kepala kita ni kan, semuanya berada pada genggaman Allah. Kenapa pula aku perlu takut kepada kaum aku? Walaupun mereka itu ingin memusnahkan, ingin membunuh dia, dan mereka juga kata bahawa kesan bala yang dia peroleh, iaitu kenapa dia itu jadi orang yang memerintahkan supaya menyembah Allah, kembali kepada jalan yang benar, itu semua kerana olah daripada berhala-berhala yang mereka sembah. Tapi Nabi Hud, dia kan dalam teks ini menunjukkan kepada kita, dia tidak takut kepada orang yang sedemikian. Sebab yang dia takut, yang dia sembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi jika Nabi Hud rasa takut, tentulah itu satu bentuk kejahilan dan kezaliman yang ada pada dirinya sendiri. Sedangkan dia adalah seorang nabi, tak seharusnya ketakutan itu ada pada diri baginda. Kemudian beliau mengkabarkan bahawa Allah di atas jalan yang lurus. Okey, Allah berada di atas jalan yang lurus. Bahawa di atas jalan yang lurus dalam keputusan dan takdirnya. Oleh sebab itu, seorang hamba tidak perlu merasa khawatir bahawa dia berbuat adil dan menzaliminya. Jadi aku tidak takut kepada selainnya kerana ubun-ubun mereka berada di tangannya. Aku pun tidak khawatir Allah akan berbuat zalim kerana dia di atas jalan yang lurus. Jadi macam inilah muslimah kalau kita nak faham teks ini kan. Sebenarnya Nabi Hud ingin katakan kepada kita beginilah. Allah itu maha adil. Allah Subhanahu Wa Taala bila kita buat baik, Allah Subhanahu Wa Taala takkan balas dengan kejahatan. Dia gitu. Maknanya baik itu dia mesti baik yang ikhlas kan. Kalau kita buat baik ikhlas kerana Allah, kita buat baik itu tidak ada sebarang riak dalam kebaikan-kebaikan yang cuba kita lakukan dan ia bertepatan dengan apa yang ditunjukkan oleh syariat. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berikan kepada kita dengan ganjaran yang baik. Sebab Allah itu maha adil. Allah tidak akan berlaku zalim pada diri kita. Jadi Nabi Hud dalam konteks ayat itu tadi, dia yakin apa yang dia buat itu adalah satu bentuk kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah itu maha adil dan Allah tidak akan melakukan kezaliman pada diri dia. Cuma itulah kita ni kalau nak buat sesuatu, kita jangan hanya berdasarkan bahawa perkara itu baik. Sebagaimana tadi saya kata, setiap sesuatu yang kita ingin lakukan, ia perlu juga dilihat daripada sudut syariat. Ramai orang hanya berdalilkan ataupun merasakan bahawa perkara baik kita perlu buat. Tapi adakah ia bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW? Kalau kita nak buat perkara yang baik, namun perkara itu menyakitkan orang lain, dengan kita mengkasari ataupun kita buat perkara-perkara yang boleh melukakan, mengkhianati dengan niat perkara itu baik. Sedangkan hal itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Menyakiti orang kan, menyakiti orang, mengkasari orang lain. Ia adalah perkara yang menzalimi orang lain lah, senang kata sedemikian. Kita tak boleh hanya kata sebab niat saya baik, saya nak buat. Tak boleh begitu. Kalau ingat, kalau siapa yang lihat kepada IG story saya dah kata, kita ni dalam beribadah, dia mesti ada ilmu. Ilmu dan juga bijak. Ingat tak? Ilmu dan bijak. Bijak tu maksudnya apa? Tak semestinya agama suruh kita buat macam ini, kita terus buat tanpa kita melihat kepada suasana persekeliling kita, persekitaran kita tu kan. Kalau kita tahu dalam keadaan sedemikian kita nak buat, kemudian saya bagi contoh beginilah. Kita sekarang ni, mungkin kita tengah-tengah dekat road tu kan, masuk waktu azan. Adakah kita nak solat tengah-tengah road tu? Sedangkan kereta banyak tau. Tak boleh, kena solat juga. Kita mesti solat, niat kita baik. Biar semua orang tengok kita solat. Dia tak sesuai kan? Nampak tak? Dia mesti bijak. Dalam keadaan kita, tak boleh lah. Kena cari tempat lain. Yang lebih sesuai. Yang tak membahayakan diri. Dia begitu keadaannya. Tak boleh tiba-tiba je tengah-tengah road tu juga nak solat. Nampak sangatlah jahilnya. Walaupun itu adalah perkara yang kita kata ada dalam syariat. Jadi semata-mata niatnya baik, semata-mata niatnya orang, mungkin kita kata nak tolong orang, itu bukanlah kita kata indikator yang boleh menunjukkan apa yang kita buat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya dulu masuk Raudah. Bila masuk Raudah tu, semua orang memang nak solat sunat dalam Raudah ni kan. Bila nak solat sunat dalam Raudah ni, dia pasti sebab nak masuk Raudah tu bukan mudah. Kena book kan lah. Lagi sekarang setahun sekali je boleh masuk Raudah tu kan. Kalau dah masuk bulan lepas, bulan ni memang tak boleh lah, kena tunggu next year. Saya tak tahu lah dah berubah ataupun belum kan timing tu ataupun syarat tersebut. Jadi nak masuk tu susah.
lagi-lagilah orang perempuan kan. Diorang ni kalau masuk raudhah ni, Masya Allah, Tabarakallah, saya kata. Keadaan ni dah macam lagi perang, tak tahulah nak perang apanya. Padahal boleh saja kita dalam keadaan yang tenang kan, tak ada apa pun sebenarnya. Masuk dalam keadaan tenang, tak perlu berebut pun. Boleh saja. Actually tawaf pun sama juga. Kalau buat dalam keadaan yang tenang, okey sahaja. Cuma biasalah manusia ni mereka ada kefahaman-kefahaman yang berbeza dalam beragama kan, ada mungkin kefahaman yang salah sehingga mereka rasa ini kita mesti pentingkan diri sendiri. Jadi persoalan saya di sinilah, kan kalau bila kita buat sesuatu perkara yang baik, ini perkara baik tau kita kata. Nak solat sunat dalam raudhah tu satu perkara yang baik. Ibadah yang sunat lah yang boleh kita buat. Tapi kalau sampai kita menzalimi orang lain, saya tak tahu nak kata macam mana. Sampai kita sanggup ambil tempat orang lain, kita tolak orang lain kan, kita ambil tempat dia padahal dia dah berdiri dah kat tempat tu. Tapi kita boleh pula berdiri kat depan orang tu, kita solat kat depan orang tu. Sehingga mengambil hak kita yang seharusnya kita dah boleh solat kat tempat tersebut tapi akhirnya tak dapat solat. Bukankah itu menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, rasa sangat dizalimi kan? Keadaan-keadaan yang begini kita kena fahamlah sebagai seorang muslimah yang beragama, yang belajar agama, kita tak boleh mengambil tempat orang lain ataupun mengambil hak orang lain dalam beribadah. Walaupun kita kata dalam ibadah ni kita kena pentingkan diri kita sendiri, tetapi kalau dah sampai menzalimi dan menyakiti, itu bukan caranya. Kerana agama tidak mengajarkan hal yang sedemikian. So kalau kita faham tentang konsep baik ini kan, kita akan tahu bahawa baik dalam ibadah dia mesti ada dua syarat. Bukan hanya semata-mata ikhlas, tetapi ia perlu menepati syariat. Barulah amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua orang hanya berdasarkan kepada keikhlasan dan niat baik, semua orang akan buat apa sahaja berdasarkan niat mereka sehingga lupa untuk berlaku baik kepada orang lain kerana kita mementingkan diri kita sendiri. Tetapi jika seseorang dia beramal ibadah, yang pertama ikhlasnya sudah cantik, tetapi kedua dia menepati sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, yang ditunjukkan oleh Nabi, barulah betul caranya yang dilakukan. Barulah di situ kita kata syarat diterima amal kebaikan itu komplit dan lengkap. Namun kalau dia hanya sekadar saya niat baik, saya nak buat perkara itu supaya saya dapat beribadah kepada Allah dengan mengenepikan syariat, dengan mengenepikan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi perkara yang sia-sia. Maaf kata sedemikian, okey? Dia akan jadi perkara yang sia-sia. Sebab tu kita ni kalau kita nak buat apa-apa jangan hanya kata, "Oh niat saya baik." Kadang-kadang kan niat baik tapi sakitkan hati orang. Itu masalah juga. Kan? Kenapa engkau cakap gitu dekat dia? Tak apalah niat aku baik biar sedar kan, biar tahu. Macam tu. Kadang-kadang mulut tak terjaga. Susah. Kita tak boleh. Kerana niat-niat baik kita menyakitkan hati orang, kita menggunakan kata-kata yang kasar, kita memperkecilkan orang lain, merendah orang lain, menzalimi orang lain. Semua perkara ini, agama sangat menekankan tentang keihsanan, tentang rahmat dalam apa jua yang ingin kita lakukan. Sebab itulah di sini kita nampak bila disebutkan bahawa seorang hamba tidak perlu bimbang bahawa Allah tidak berbuat adil dan menzaliminya, kita juga perlu juga faham bagaimana cara kita mengamalkan kebaikan itu. Yes, betul kita buat baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan pada diri kita. Allah akan berikan ganjaran yang baik pada diri kita. Tetapi bagaimana cara yang kita lakukan? Adakah ia bertepatan dengan syariat? Sekali lagi saya tekankan. Banyak kali dah saya tekankan ni. Sekali lagi. Sebab kadang-kadang kita lupa tau. Bila kita ni dah berada pada satu tempat yang kita rasa kita nak sangat perkara itu, kita lupa tentang syariat ini. Tentang apa yang ditunjukkan dalam agama. Kita lebih mementingkan kepada niat kita. Kadang-kadang begitu. So di sini, kalau kita nak Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan dalam hidup kita, kita kena yakin apa yang kita buat berdasarkan syariat itu adalah perkara yang baik dan tidak gentar. Okey, baik. Terus di sini. Jadi, mana ni? Hukum Allah, maka dia kata di situ, hukum Allah berlaku bagi hambanya dan ketetapannya adil terhadap hambanya. Miliknya
lah seluruh kerajaan dan pujian. Jadi perenggan yang berikutnya ini menerangkan kepada kita tentang kenapa kita ni perlu melakukan kebaikan tanpa gentar, kenapa kita perlu jadi hamba Allah, seorang muslimah yang kalau buat baik kan, yang menempati syariat itu tadi, dia mestilah dalam keadaan yang tahu bahawa semua ni adalah milik Allah. Maka setiap sesuatu yang menjadi milik Allah, kalau kita melakukannya ataupun kita menyantuninya dengan cara yang amanah, cara yang betul, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita. Maka sebab itu Nabi Hud dalam konteks ayatnya itu tadi tidak menunjukkan rasa takutnya, tidak menunjukkan rasa gentarnya kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memeliharanya. Dan di sini dijelaskan kepada kita, jika dia memuliakan dan memberi petunjuk serta taufik, maka semua anugerah ini disebabkan kasih sayang dan kurnianya. Demikian pula sekiranya Allah menahan pemberian, menghinakan, menyesatkan, menyensarakan hambanya, maka itu pun disebabkan hikmah dan keadilannya. Jadi ia sesuai dengan apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu dalam hidup ini kita perlu banyak bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya datangkan sebuah hadis di sini hadis riwayat Imam Muslim tentang sangka baik kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dalam hidup ini betul lah kita buat baik pun kita rasa ada banyak masalah dalam hidup kita kan. So inilah yang menjadikan satu titik permulaan untuk kita memperbaiki sangka baik kita pada Allah. Ramai orang yang kata, "Ustazah, saya buat baik pun saya susah. Saya beribadah kepada Allah pun saya susah." Kan? Buat apa saya nak beribadah pada Allah? Ustazah cakap kita buat baik Allah akan balas baik. Tapi kenapa orang masih buat jahat pada saya? Mungkin orang akan menggunakan statement-statement yang begini kan untuk relatekan dengan hidup dia yang dia rasa bahawa aku buat apa aku buat baik. Aku buat baik dengan mak aku mulut dia jahat. Masih lagi ini berlaku realiti-realiti dalam hidup kan. Kita kata kita buat baik dengan mak kita masih lagi menjaja kisah-kisah yang tak baik. Kata ni anak yang tak kenal diuntung, ni anak yang tak buat baik pada aku. Padahal kita buat baik dengan dia. Ini ujian saya kata ujian. Ada anak kita buat baik dengan dia tapi anak itu dia balas jahat pada diri kita. Adik-beradik pun sama juga kan kadang-kadang. Kita menyantuni adik-beradik kita. Kita buat baik dengan adik-beradik kita. Tapi adik-beradik kita ni Allah, kadang-kadang na'udzubillahi min zalik lah perangai. Minta maaf gitu kan. Na'udzubillahi min zalik. Kita buat baik, kemudian tikam belakang kita, burukkan kita depan mak bapak kita kan. Macam-macam adik-beradik ni. So, kadang-kadang kita kata, kenapa saya buat baik tapi begini pula yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Ini namanya ujian. Tetapi kita tetap terus-terusan bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala ni buat perkara-perkara yang di luar pemikiran kita kan. Kita tak tahu apa sebenarnya takdir Allah pada 10 tahun yang akan datang. Kita tak tahu kan sebenarnya sesuatu yang berlaku pada hari ini yang mungkin kesakitan, keperitan adalah satu bentuk penyediaan untuk satu lagi situasi yang kita tak sangka-sangka. Sebab takdir itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji kita pada hari ini dengan sesuatu yang menyakitkan sedangkan kita adalah orang yang baik kadang-kadang kita rasa kan. Kadang-kadang lah sebab kita ni tak tahu kita ni baik macam mana. Kadang baik pun kita rasa kita syok sendiri kita baik gitu kan masalahnya. So kita rasa kita baik tapi kenapa Allah uji? Saya cakap terus terang begini muslimat. Nabi Hud ini orang yang soleh kan? Nabi Hud orang yang baik kan? Orang yang taat pada Allah kan? Kenapa Allah tak buat semua kaum dia itu beriman begitu saja? Allah tetap uji dia dalam keadaan dia soleh, dalam keadaan dia baik. Seorang Nabi takkan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saja orang yang benci, ada saja orang yang tak suka kita. Tetapi Nabi Hud mengajarkan kepada kita, saya yakin Allah yang akan memberikan kebaikan pada setiap kebaikan yang saya buat. Ini namanya apa? Sangka baiknya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dalam hidup ini kalau kita nak satu kebaikan daripada Allah, kita perlu yakin bahawa Allah itu akan berikan. Ini namanya sangka baik kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi ingatkan kepada kita tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis qudsi muslimah. Jadi punca asal ucapannya itu ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi kata, "Ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairun minhum." Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita dalam hadis ini, "Aku adalah sesuai persangkaan hamba aku." Bagaimana kalau kita husnuzon dengan Allah, kita sangka baik pada Allah, begitulah keadaannya, maka baiklah diri kita ini. Okey. Jadi Allah ingatkan, wa ana ma'ahu, dan aku akan sentiasa bersama dengan hamba aku hina yazkuruni. Okay, bila mana dia itu mengingati aku. Jadi kalau kita nak Allah Subhanahu Wa Taala ingat kita, bersama dengan kita, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh kan dalam keadaan yang kita ni melakukan kemaksiatan, buat dosa, tiba-tiba kita kata, "Oh, Allah Subhanahu Wa Taala tak bersama dengan saya. Allah tinggalkan saya." Tetapi kita dengan Allah tu bagaimana? Ini yang perlu kita perbaiki. Okey, hati kita ni dengan Allah tu bagaimana, muslimat? Adakah hati kita hati orang yang ingat Allah, berzikir kepada Allah, kemudian tiba-tiba kita nak question Allah tu mana? Allah tu tak ingat saya, Allah tu biarkan saya. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, aku dengan hamba aku, saat hamba aku tu ingat aku. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan kepada kita bagaimana situationsnya, bagaimana situasinya dalam konteks kita ni ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahukan kepada kita, kalaulah hamba aku itu dia ingat aku pada dirinya, maka aku akan ingat dia pada diri aku. Tetapi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in hum khairun minhum. Dan kalau sekiranya hamba aku dia ingat aku pada kelompok, pada kumpulan yang mana lebih baik, kan, maka aku akan ingat dia dalam kelompok yang lebih baik daripada kelompok itu. Okay, contohlah saya kata kelompok lebih baik ni macam mana kan? Kadang-kadang kita duduk dalam kuliah ramai-ramai, ini semua adalah orang-orang yang baik. Kita duduk dengan orang-orang yang baik, yang nak belajar kerana Allah contohnya, yang berzikir kepada Allah. Dalam kelompok itu kita ingat Allah, dalam kumpulan-kumpulan yang baik dengan orang-orang yang baik. Allah kata kalau kita ingat dia pada waktu tersebut, Allah akan ingat kita ini, nama kita pada satu kelompok yang lebih baik, iaitu para malaikat. Allah akan sebut nama kita pada para malaikat. Begitu situasinya. Ini kan kita kata satu situasi, satu keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan tentang di mana letaknya keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang maha adil, maha baik, tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya, maka begitulah keadaannya. Tapi kalau dalam keadaan kita ni asyik mengatakan, "Oh, Allah tu tak adil, Allah bagi saya gini, Allah bagi sini," itulah yang kita dapat. Keadaannya sedemikian. Maka sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwala. Hamba aku, okey, jika dia dekat kepada aku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepada aku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan keadaan yang berlari. Okey? Dalam keadaan yang berlari. Hadis riwayat Imam Muslim. Situasi-situasi ini adalah situasi yang Allah perintahkan kepada kita supaya berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hamba yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dalam keadaan sangka baiknya kepada Allah dalam apa jua situasi yang menimpa dirinya. Nak kata begini muslimat, kalau Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dalam hidup ini, maka makin diuji makin dekat kita kepada Allah. Dia begitu. Bukan makin diuji makin jauh kita daripada Allah. Kan? Mungkin kita ni Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan banyak sangat masalah, kita sibuk sangat memikirkan tentang masalah kita sehingga kita lupa untuk makin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin begitu situasi kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsinya ini, Allah ingatkan kepada kita, aku akan dekat pada hamba aku
bagaimana situasi dia dekat pada aku. Okey, bagaimana cara kita ni dekat pada Allah. Makin kita dekat, maka makin dekatlah Allah dengan kita. Okey, kalau kita makin jauh, maka makin jauhlah Allah Subhanahu Wa Taala daripada diri kita. Jadi di sini, bila seseorang dia inginkan kebaikan-kebaikan, balasan, ganjaran yang baik, pahala, syurga, ia mesti bermula dengan apa yang kita nak buat. Okey, apa yang kita nak buat? Bukan hanya duduk duduk termenung kan, tiba-tiba nak masuk syurga. Kalau gitu keadaannya memang tak jadi. Berangan-berangan nak masuk syurga. InsyaAllah kita nanti semua masuk syurga kan. Kita jumpa dekat syurga ya nanti ya. Kalau jumpa kat syurga nanti alhamdulillah kita duduk-duduk kat syurga. Kalau ia hanya sekadar ucapan-ucapan, angan-angan, ia tak akan berlaku muslimat. Tetapi ia memerlukan kepada usaha kita, apa effort kita untuk menjejakkan kaki ke dalam syurga Allah. Pertama tadi husnuzan kita pada Allah. Kedua tadi ingatan kita pada Allah. Ketiga tadi bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dia begitu. 3 perkara ini yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Yang mana tadi kan kita yakin kalau saya buat baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas pada saya dengan kebaikan. Sebab tu saya tak takut dengan orang yang ada di sekitar saya ini. Kan? Dia nak kata apa pun katalah. Tu maksudnya dia nak kata saya ni bajet solihah ke, dia nak kata saya ni yo ke, kan? Dia nak kata saya ni alim-alim ke apa kan, tu dialah, itu masalah dia. Tapi yang saya tahu pasal Allah Subhanahu Wa Taala balas. Tetapi tadi sekali lagi, bagaimana pengamalannya pada sudut syariat, adakah ianya bertepatan? Jadi kita tak perlu takut kepada orang yang mengata kita sebenarnya. Sebab kita yakin orang yang mengata itu pun dia berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir dia dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa saya nak takut dengan kata-kata dia? Buat apa saya nak takut dengan tohmahan dia? Buat apa saya nak takut dengan setiap tipu daya yang cuba dia rancang untuk memusnahkan saya? Sebab dia sendiri makhluk Allah, dia pun berada dalam genggaman Allah. Yang saya tahu, sangka baik saya pada Allah. Itu sebenarnya kita ini. Okey, sangka baik saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Maha baik, Allah itu Maha adil. Saya buat baik, Allah akan balas pada saya dengan kebaikan. Sebab tu saya ingat Allah, saya banyak berzikir kepada Allah sebab saya yakin bila saya banyak zikir pada Allah, Allah juga akan banyak ingat pada saya. Itulah yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita muslimat. Datanglah pelbagai macam ujian dalam hidup kita, tetapi kerana rahmat Allah, kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita, insya-Allah ujian yang bertimpa-timpa pun kita akan dapat hadap dengan keadaan yang sangat tenang. Dia begitu situasinya. Okey? Mudah-mudahan ya. Baik. Sebab itu di sini saya datangkan sekali lagi satu lagi satu lagi dalil untuk menunjukkan bahawa orang yang dia ingat pada Allah dalam apa jua keadaan sebagai sangka baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan akan menjadikan dia orang yang diingati oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga sehingga dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah ingatkan kepada kita sekali lagi, ingat aku. Fadhkuruni azkurukum. Kerana itu, ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku akan ingat pula kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepada aku dan janganlah kamu mengingkari nikmat aku. Sekali lagi ya, maknanya pada pagi ini kita bincangkan, kalau nak dapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan kita ni diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang sangat besar, dia punya key dia ialah ingat Allah. Okey? Ingat Allah. Kita ingat Allah, zikir kepada Allah, maka Allah akan ingat pada diri kita. Allah akan berikan kepada kebaikannya dalam kehidupan kita. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senang, alhamdulillah. Kita susah pun alhamdulillah. Allah berikan kepada kita dengan kebaikan, alhamdulillah. Allah berikan kepada kita dengan ujian, alhamdulillah. Begitu keadaan kita ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatnya. Nikmat pada diri dia. Aku akan tambah. Tapi kalau dia kufur, azab aku adalah pedih. Okey, kalau dia kufur dengan nikmat Allah, tak bersyukur, bahkan sombong, azab aku lebih pedih akan diberikan kepada dia. Jadi ini satu peringatan yang sangat jelas kepada kita. Daripada kisah Nabi Hud
alaihi salam tu tadi. Dalam surah Hud daripada ayat yang ke-54 hingga ayat yang ke-56 menunjukkan kepada kita bagaimana cinta Nabi Hud kepada ketaatan terhadap Allah, suruhan yang diperintahkan kepada Nabi Hud itu dilaksanakan dalam keadaan yang penuh cinta dan kehendak. Sehingga ianya mendatangkan rasa sangka baiknya kepada Allah yang menyebabkan ingatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin kuat sehingga dia tidak takut, tidak gentar dengan apa jua yang berlaku di sekitarnya walaupun beberapa ancaman yang ingin dikenakan ke atas dirinya daripada kaumnya yang musyrik itu, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak gentar kerana dia tahu Allah yang menjaganya, kerana dia adalah hamba Allah yang ingat pada Allah, sangka baiknya sangat tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita belajar pada hari ini. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan kepada kita tentang keadilan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang takdir kita ini. Dalam hadis ini, dalam doa ini, Nabi ingatkan ini dipanggil sebagai doa yang dibaca oleh seorang hamba ketika dia ditimpa dengan kesusahan. Namun, di sebalik doa ini ada ungkapan lafaz yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah dan takdir Allah. Bukan doa yang saja-saja diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir bab kita ini, sebelum kita masuk kepada bab yang baru nanti pada minggu hadapan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang intipati yang terkandung pada doa kesedihan. Dalam doa itu kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memegang ubun-ubun kita. Bermakna kita hamba yang tidak berkuasa. Kita adalah hamba yang sangat memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat perlu untuk sentiasa mengangkat tangan minta kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Ma asaba 'abdan qattun hammun wala huznun. Tidaklah seorang hamba ditimpa oleh kegundahan dan kesedihan. Maknanya susah. Kita buat baik, mungkin ada orang yang berkata, kita buat berbagai macam kebaikan, ada orang tak suka, kita buat perkara-perkara ketaatan, ada saja orang yang dengki, kita buat apa jua yang mencari redha Allah, ada sahaja ucapan-ucapan yang menyakitkan hati kita. Ini kita panggil antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita rasa sedih, kita rasa gundah, kita rasa gelisah. Sebab sedih ni bukan hanya semata-mata tentang kita ditimpa oleh ujian tau. Tetapi ialah tentang cakap-cakap orang terhadap kebaikan-kebaikan yang kita usahakan dalam kehidupan kita ini. Nabi kata, orang yang baca doa ini, bagaimana bunyi doanya? Iaitu, Allahumma inni abduka benu abdika benu amatika. Nasiyati biyadik. Nampak ya doa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Allahumma inni abduka benu abduka. Abduka benu, maaf mana tadi? Allahumma inni abduka benu abdika benu amatika. Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba engkau. Hamba anak kepada hambamu, anak kepada hamba perempuanmu. Maksudnya begini, muslimat. Kita dalam doa ini kita mengaku kita adalah hamba dan kita adalah anak kepada hamba Allah. Iaitu ayah kita ialah hamba Allah, ibu kita ialah hamba Allah. Itu maksudnya. Saya hamba Allah, saya anak kepada seorang hamba Allah, saya anak kepada seorang hamba Allah yang perempuan. Maknanya mak kita. Okey? Mak ayah kita juga adalah hamba Allah. Kita semua adalah hamba Allah. Ini satu bentuk pengakuan bahawa kita adalah seorang hamba daripada keturunan hamba. Begitu katanya dalam doa ini. Okey. Jadi sambungannya daripada doa itu, nasiyati biyadika, iaitu ubunku di tangan hambamu, di tangan mana tadi? Ubunku di tanganmu, iaitu kita ni, diri kita berada pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sebagaimana yang
disebutkan oleh Nabi Hud dalam doanya tadi, dalam kata-katanya tadi pada kaumnya. Yang mana mereka itu, ubun-ubun mereka ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa untuk saya gentar pada kalian? Untuk apa saya takut pada kalian? Sedangkan kalian berada dalam kekuasaan Allah. Kita dalam doa ini, kita kata pada Allah, Ya Allah, ubun-ubun saya ini ialah pada kekuasaan Engkau, Ya Allah. Kita kata begitu. Kemudian kita doa dalam doa ini, kita kata, Madin fiyya hukmuka, adlun fiyya qada'uka. Ini berkaitan dengan takdir. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Panjang doa ini. Iaitu kita beritahu kepada Allah, ketetapanmu adil bagi aku. Allah, bila Allah tentukan sesuatu dalam hidup kita, itulah ketetapan yang maha adil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang menjadi milikmu, iaitu Asma'ul Husna. Okay, kita minta pada Allah dalam doa ini, kita beritahu pada Allah, saya nak mohon dengan semua nama-nama Allah yang Allah namakan pada dirinya, iaitu Asma'ul Husna yang ada pada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Halim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, semua ini yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan semua nama-nama itu, walaupun kita tak sebut dalam doa ini, tetapi kita beritahu kepada Allah semua nama-nama itu, kita mohon dengan semua nama-nama itu. Dan kita kata kepada Allah, Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang menjadi milikmu, yang engkau menamakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang engkau khususkan dalam ilmu ghaib di sisimu. Maknanya lengkap. Tidak ada satu pun yang terkecuali tentang nama-nama Allah yang kita mohon dalam doa ini. Kemudian, apa yang diminta? Allahumma anta ja'alal Qur'anal azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Tapi kalau dalam teks saya ni, okey, teks saya ni dia ada sedikitlah perubahan. Jadi tak ada masalah dua-dua boleh. Nak ambil dalam kitab boleh, nak baca sebagaimana dalam slide saya pun okey. Dua-dua riwayatnya sahih, riwayatnya hasan, tidak menjadi masalah, nak pilih yang mana. Yang mana mudah untuk kita. Kalau dalam teks kitab ni dia agak sedikit panjang. Kerana ada sedikit penambahan lafaz yang lain. Kalau dalam teks ini, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jila'a huzni wa zahaba hammi. Yang mana maksudnya, kalau kita lihat di situ, Ya Allah, okey, jadikanlah Al-Quran sebagai musim bunga, iaitu kebahagiaan hatiku, cahaya dadaku, penghapus kesedihanku dan pelenyap kesusahanku. Ini permohonannya. Okey. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai musim bunga. Musim bunga tu Rabi', dalam bahasa Arab Rabi'. Musim bunga tu maksudnya kebahagiaan. Kita kalau musim bunga, kita nampak bunga banyak kan, hati kita pun berbunga-bunga kan. Dalam hati ada taman begitu. Bukan gitu maksudnya. Tapi kita ni rasa bahagia, rasa seronok, rasa suka. Jadi kita minta kepada Allah, Ya Allah, kau jadikanlah Al-Quran ini seperti musim bunga dalam hati aku, penuh kebahagiaan, penuh dengan kecintaan. Kemudian jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya pada dada aku. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai penghapus kesedihan aku dan pelenyap segala kesusahan aku. Ini permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW beritahu kepada kita, siapa yang dalam keadaan sedih, gelisah, gundah gulana, dia baca doa ini. Nabi kata apa? Illa adhaballahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu faraja. Nabi kata, tidaklah melainkan Allah akan menghilangkan kesulitan dan kegundahannya. Maknanya Allah akan hilangkan kesedihan, kepayahan, kegusaran yang ada pada hati dia serta menggantikan hal itu dengan jalan keluar.
Allah akan berikan kepada dia dengan solusi, dengan jalan keluar bila dia baca doa ini. Kemudian di kalangan para sahabat bila mereka mendengar doa ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun kata kepada Nabi, qalu ya Rasulullah ala nata'allamahunna, wahai Rasulullah, perlukah kami mempelajarinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, bala yanbaghi liman sami'ahunna ay yata'allamahunna. Benar orang yang mendengarnya selayaknya mempelajarinya ataupun mengajarkan ia kepada orang lain. Jadi mereka ni dengar kan hadis itu, pasti ada orang yang tidak ada pada situasi tersebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya. Jadi di kalangan para sahabat kata, "Wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau kami ajarkan doa ini kepada orang lain dan kami belajar dan mempelajarinya kepada mengajarnya kepada orang lain." Nabi kata apa? Ya, bahkan itulah yang baik. Ajarkanlah ia kepada orang lain, orang yang mendengar doa ini selayaknya mengajarnya kepada orang lain. Jadi saya yang dengar doa ini, saya yang belajar doa ini, saya ajarkan kepada anda semua. Mudah-mudahan ianya menjadi amalan kita, bacaan doa kita, ya doanya panjang ya saya faham tadi. Mudah-mudahanlah kita sikit-sikit, kita hafal, kita usahakan. Jadi bila berlaku sesuatu dalam kehidupan kita ini, dia automatik. Kita dah boleh dapat amalkan, kita boleh baca. Jadi doanya actually tak perlu masa sedih saja. Doanya sangat baik kan, tentang Al-Quranul Karim. Jadi kita boleh baca doa ini setiap hari. Sebab kita ni kadang-kadang ada je benda yang kita sedihkan dalam hidup. Kita ni lagi-lagi orang perempuan, kadang-kadang dah ketawa-ketawa tiba-tiba sedih. Tak tahulah ni bukan masalah apa kan, tapi dia ada macam tu, dia ada time-time macam tu yang kita orang perempuan. Tiba-tiba sedih, tiba-tiba murung, tiba-tiba tak nak cakap, tiba-tiba gini. Ada je perkara-perkara yang kadang-kadang memelitkan ni berlaku dalam hidup kita. Jadi kita usahalah ya, mengatasi kepelikan-kepelikan perangai kita sebagai orang perempuan ini dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kekuatan jiwa, dengan kekuatan perasaan untuk berhadapan dengan setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Okey muslimah, itulah itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Sebagai penutupnya itu tadi kan, nanti yang paragraf akhir tu boleh baca sendirilah ya. Tak ada masalah lah di situ. Yang penting saya dah tutup dengan doa yang sangat cantik ini yang ada pada kitab kita dan mudah-mudahan dapat diamalkan bersama dan menjadi doa-doa yang menghapuskan kesedihan kita. Dan ingat, pegang tadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, orang yang baca doa ini ketika dia sedih, ketika dia gelisah, tidaklah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kegelisahannya, kegundahan hatinya dan Allah akan gantikan ia dengan memberikan jalan keluar pada dirinya. Setiap ayat Al-Quran yang kita pelajari, setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita fahami, ia mesti diikuti dengan keyakinan yang sangat tinggi. Okey, untuk kita beramal. Setiap apa pun yang kita amal, keyakinannya mesti ada. Jadi kita yakin, jangan kata, oh saya baca tak jadi apa-apa pun, betul lah tak jadi apa-apa. Tetapi keyakinan kita itu bagaimana? Okay. Dan setiap sesuatu yang Allah ingin takdirkan dalam hidup kita, dia tak semestinya hari itu kita doa, hari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Allah biasanya akan menunda apa yang kita inginkan bagi menguji kesabaran dalam kehidupan kita ini. Sabar ke tidak dengan takdir Allah, sabar ke tidak ketika kita meminta, sabar ke tidak ketika kita berdoa, kan? Kalau kita sabar insya-Allah setiap sesuatu yang kita inginkan Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Dan kalau tak sebagaimana yang kita inginkan, pasti Allah berikan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Yakin ya dengan perkara ini. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan jiwa, kekuatan perasaan. Okey, lebih-lebih lagi nanti nak beramal ibadah dalam bulan Ramadan dan tidak lama lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.